memerintahkan, beritahu kepada Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia atas muka bumi ini untuk datang berbondong-bondong ke kota Mekah Al-Mukarramah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nama-nama orang yang akan sampai ke kota Mekah telah pun diberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Dan ini adalah satu berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim. Orang datang ke Baitullah hasil daripada Nabi Allah Ibrahim bina surah Kaabah, dan berita gembira kepada kita semua sebab nama kita semua ni telah tercatat pada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sampai ke kota Mekah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل على الكعبة 120 حسنة 60 للطائفين و40 للمصلين 20 للناظرين. فالمؤمن إذا أراد أن يطوف الكعبة يستشعر حديث رسول الله أن الله سبحانه وتعالى يملك قلبه ودمه وشعره وأصوله وفروعه من نور النبوة 60. وإذا صلى بقلب خاشع وقلب منور ينزل الله عليه 40. وإذا أراد أن يتأمل في الكعبة ف20 يأخذها. إذا الإنسان الذي يريد أن يدخل الكعبة يدخل داخلا بالأدب والاحترام والتوقير ويتفرغ لهذه ويطلب من الله أن يعطيه 120. لا يذهب وهو يشتغل بالجهاز بالتليفون بالقال والإيميل. الله اختصك لكي يمنحك 120 أتضيعها؟ أتتخلى عنه وأحضرك وأتى بك أتى بك ليعطيك من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نظر النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك أنوار القرآن وأنوار السنة. Jadi Nabi kita SAW bersabda, setiap hari Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 120 rahmat ke atas Kaabah dan sekitarnya. 120 rahmat, 60 rahmat untuk orang-orang yang bertawaf keliling Kaabah, 40 rahmat bagi orang yang bersolat keliling Kaabah, 20 rahmat bagi orang yang memandang Kaabah. Semua sekali 120 rahmat. Maka contoh ketahuilah, apabila kita bertawaf, kita bersolat dan kita memandang di naziri, kita pandang pada Kaabah, kita semua mendapat rahmat daripada Allah. Tulang belulang kita ini diseliputi dengan rahmat Allah. Daging kita, rambut kita, darah kita, semuanya diseliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila kita tahu macam tu yang Nabi kita sebutkan, maka hadirkanlah hati kita, jiwa kita, akal fikiran kita semasa kita bertawaf keliling Kaabah, semasa kita mula masuk ke kawasan madhaf, kawasan kita nak bertawaf. Hadirkan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita fikir benda yang bukan-bukan. Jangan kita fikir tentang benda-benda dunia lagi. Jangan kita tengok lagi handphone kita, fikirkan tentang benda kerja kita. Hadirkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah adab kita sebagai tamu Allah untuk bertamu menjadi tamu Allah dan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh kata apabila kamu dah tahu kita ni dikurniakan 120 rahmat oleh Allah Ta'ala yang nanti kita sabdakan, takkan kita ada masa lagi nak main handphone, nak bercakap, nak bersembang benda yang bukan dalam masjid. Fokus pada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. إذن هنا من الأدب ومن الواجب على المؤمن الذي أخبره الله بدخوله إلى بيته وقال الله أولم أنا جعلناه حرما آمنا. اطلب من الله عند دخولك من الحرم أن يمنحك 120 وأن يجعلك في هذه الدنيا من الآمنين وأن يجعلك في القبر من الآمنين وأن يجعلك يوم الحساب من الآمنين لك شفاعة سيدنا. Jadi apabila kita dah dengar hadis Nabi yang tadi, bahawasanya kita kena fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana kita berada dalam kawasan Masjidil Haram, maka itulah dia juga seperti mana telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim,
bahwasanya bumi tanah haram ini, kawasan Mekah ini adalah haraman aminah. Bumi tanah haram yang suci yang Allah telah kurniakan kepadanya keamanan. Maka tuan-tuan, sebagaimana yang kita nak selamat daripada akhirat, hendaklah kita juga kena fokus beribadah kepada Allah dengan penuh zikir kita bagaimana, dan supaya kita dapat keamanan yang Allah telah berikan kepada Mekah dapat juga kepada kita, supaya kita dapat aman dalam kubur kita, aman dunia kita, dan sehinggalah kita dapat aman di hari penghisaban nanti di akhirat. Seterusnya kita mendapat syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لما بنى آدم عليه السلام الكعبة. الحجر الأسود من الجنة كان أبيض من الثلج. الحجر الأسود أبيض من الثلج، لكن زودته ذنوب البشر. حجر صلد يتغير لونه من ذنوب الناس لأنهم يفعلون منكرات داخل الحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا أننا يجب أن ننظف قلوبنا. إذا كان الحجر الأسود لا أثر من الذنوب، إذا أنا قلبي يجب أن أنظفه كل يوم بالاستغفار، بالصلاة على النبي، بالصدقة، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بالدعاء، بالخشوع، حتى يتنظف قلبي ولا يكون أسودا. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis, maksudnya batu Hajar al-Aswad itu tuan-tuan sekalian asalnya putih. Dia bukan hitam macam sekarang. Putih itu lebih putih daripada salji, kata saya tunjuk tentang putihnya. Tetapi yang menyebabkan dia jadi hitam adalah dosa-dosa orang-orang yang berbuat di dalam kawasan tanah haram. Akhirnya dia bertukar menjadi hitam oleh kerana terlalu banyak dosa kemungkaran yang melekat di situ, akhirnya menjadi hitam. Maka tuan-tuan sekalian, begitu juga dengan hati kita. Kalau kita banyak buat dosa, banyak buat kesalahan kepada Allah, sedangkan batu yang keras itu boleh jadi hitam, apatah lagi hati kita. Maka marilah sama-sama kita sucikan hati kita, putihkan hati kita semula dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan selawat, dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan, dan dengan doa dan dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم وللحجر عينان يبصر بهما يشهد لكل من يقبله يوم القيامة. قبلتها بفمك سيشهد لك يوم القيامة، قبلته بيدك أشرتها. ويقولون إن عندما يريد أن يقبل لا يقبل كالعرب يشم شمعا كأهل جنوب شرق آسيا. فهذا التقبيل فيه سر من الأسرار أن الله سبحانه وتعالى يبعث الحجر ويتكلم يوم القيامة أنك قبلته إيمانا وتصديقا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحجر ينفع. فإذا عندما تخيل عبادة، تقليل الحجر عبادة، كما أمرنا الله بالصلاة أن نخشع في الصلاة، وبالزكاة أن تكون خالصة لوجه الله، أيضا هذا التقليد يجب أن يكون خالصا لوجه الله، لأنه سيشهد لي يوم القيامة. والدعاء عند تقليده مستجاب. ادعو لنفسك، ادعو لأبيك، ادعو لأمك لتكون بارا فتدخل الجنة من باب الوالدين. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kita bersabda Hajarul Aswad itu dia ada mata, dua mata, dan dia akan menjadi saksi di akhirat esok bagi siapa yang pernah mencium Hajar Aswad. Dan doa di Hajar Aswad adalah mustajab. Dan tuan-tuan sekalian, adab untuk kita mencium Hajar Aswad adalah dengan tidak mengeluarkan bunyi, seperti mana orang Arab menciumnya mengeluarkan bunyi. Tetapi kita, saya kata, kena cium macam orang Asia cium, iaitu tidak mengeluarkan bunyi. Tuan-tuan, ini adalah keistimewaan yang Allah telah kurniakan kepada Hajar Aswad. Itu batu, kita cium dia pun dapat kelebihan yang besar. Apatah lagi kalau kita solat dengan khusyuk, kita zikir khusyuk. Kata sekalian, ini adalah merupakan kelebihan-kelebihan yang Allah telah kurniakan kepada kita semua, kepada kita semua. قالوا من الأسرار الموجودة التي أودعها الله في الكعبة أن الإنسان إذا أراد أن يطوف تكون الكعبة على يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستخدم كل شيء باليمين.
فلماذا الكعبة على اليسار وليست على اليمين؟ قالوا هناك سر أن الله يبعث من الحجر الأسود نورا حتى القلب الإنسان في اليسار وليس في اليمين، حتى يخرج ذلك الشعاع وذلك النور إلى القلب ولا يكون حاجزا بعيدا عنه. Jadi tuan-tuan sekalian, seperti mana kita sudah maklum, Nabi kita suka mendahului apa-apa pun suka sebelah kanan, kan? Kaki kanan, tangan kanan. Tapi kenapa bila tawaf sebelah kiri? Saya kata ada rahsia. Rahsianya adalah Kaabah itu sendiri ataupun Hajar Aswad itu sendiri dia bercahaya, Baitullah itu bercahaya. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, hati kita ni jantung kita berada sebelah kiri. Maka apabila kita bertawaf, kita hendaklah mengirikan Kaabah sehingga cahaya daripada Kaabah itu masuk ke dalam jiwa kita dan mencahayakan kepada jiwa dan raga. Itulah dia kenapa kita harus mengirikan Kaabah bukan mengandalkan Kaabah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له. إذا في الحرم أن يتقبل الله منا العمرة، ودخولي في الحرم أنوي وأقول أن يمنحني الله 120 حسنة، وأن يمنحني شهادة الحجر الأسود، أشرب ماء زمزم، أطلب من الله أن ينور وجهي كما نور الكعبة، ينور قلبي كما نور الكعبة، أن يجعل الحجر الأسود شهيدا، أشرب ماء زمزم بهذه النية لأبي أمي إخوتي أخواتي الأمة الإسلامية، وأصلي على النبي وأستغفر الله وأصلي على النبي، الله سبحانه وتعالى يحقق ديننا. Nabi kita SAW bersabda, air Zam-Zam itu untuk apa yang kita niatkan. Orang minum air Zam-Zam itu untuk apa yang kita niatkan akan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala apabila kita nak minum air Zam-Zam. Itu waktu yang kita doa. Jadi tuan-tuan, apabila setiap kali kita nak minum air Zam-Zam, jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya tuan-tuan saranan daripada Syekh, saya sarankan kepada kita berdoalah supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan cahaya kepada wajah kita, kepada hati kita, sebagaimana Allah Ta'ala kurniakan cahaya kepada Kaabah. Dan jangan lupa juga untuk kita berdoa kepada ummi, kepada mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, saudara-saudara kita semuanya, dan juga jangan lupa untuk kita berselawat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وفي الختام أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك النبي قال لمعاذ إني أحبك عليك أن تلتزم بأذكار الصلوات، بأذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار السفر. فمن حافظ على الأذكار والأوراد الصباحية والمسائية وأحيا سنة رسول الله أكرمه الله، وجاء رسول الله إليك ويقول Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, tapi saya nak akhirkan. Jadi Nabi kita SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, kepada seorang sahabat bernama Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi kita bersabda, wahai Muaz, sesungguhnya saya sayang kepada kamu, kata Rasulullah. Maka janganlah kamu tinggalkan membaca doa ini selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka tuan-tuan, ini merupakan isyarat ataupun merupakan perintah dari Nabi kita SAW supaya jangan kita tinggalkan wirid selepas solat, sama ada wirid pagi ataupun petang. Jangan kita tinggalkan wirid-wirid pagi dan wirid-wirid petang. Maka apabila kita tidak meninggalkan wirid-wirid pagi dan petang, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita cahaya-cahaya daripada Allah Ta'ala, akan kurniakan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang yang menjaga wirid-wirid. Dan sehinggalah bagi siapa yang menjaga wirid-wirid pada setiap pagi dan setiap petang, antara kelebihan yang besar adalah Nabi kita akan mengucapkan kepada kita, saya sayang kepada kamu. Seperti mana Sayyidina Muaz, Nabi kita ucapkan saya sayang kepada kamu. Kita pun kalau kita jaga wirid kita setiap hari pagi dan petang, Nabi kita sendiri akan ucap kepada kita, saya sayang kepada kamu. سمعت هذا الحديث يا معاذ إني أحبك والدبر كل صلاة الله شيخي
أستاذي الشيخ محمد ياسين عيسى الفاداني المكي الأندلسي المكي قال لي: يا زكريا إني أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك. هذا اسمه حديث مسلسل، الشيخ يرويه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى رسول الله، سلسلة متصلة. تلميذ مع شيخ قال لي ذلك، وأنا أقول لكم جميعا: إني أحبكم فقولوا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. Dan ada sikit lagi sebagai perakhiran, Syekh kata guru Syekh Zakaria salah seorangnya bernama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadil. Dari hadis yang tentang kecintaan tadi yang Nabi kita bagi tahu, wahai Muaz, saya sayang kepada kamu, itu Syekh Zakaria, Syekh kita terima daripada gurunya bernama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadil. Syekh Yasin guru pada Syekh terima dari gurunya, iaitu guru Syekh Zakaria bagi tahu kat Syekh, wahai Zakaria, saya sayang kepada kamu. Maka guru pada Syekh bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita sampai kepada Muaz bin Jabal, Sayyidina Muaz. Lepas sampaikan pula kepada sahabat-sahabatnya, sampai kepada Syekh. Dan hari ini Syekh Zakaria sampaikan pula kepada kita, wahai kalian semua, kata Syekh tadi, saya sayang kepada kamu semua. Maka janganlah kamu tinggalkan membaca doa yang tadi setiap kali selepas solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kata Syekh, ini bukan benda kecil, ini benda besar, kerana bersambung sanad, tuan-tuan sekalian, sanad kita ni semua bersambung dengan Syekh Zakaria, dengan gurunya Syekh Muhammad Yasin ulama besar Mekah ni, sampai kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang sangat-sangat berkat, kita dapat bertuah pada malam ini. وهذا المعنى المسلسل، يعني هذه بشرى من النبي على لسان الشيوخ، بشرى لنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ويشفع لنا يوم القيامة ونشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر وننال شفاعته وندخل الجنة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين، مع أم خديجة وعائشة وجويرية وزينب وأبا بكر وعمر وعثمان. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في كل وقت رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وانشر أنوارها وأفضالها وأسرارها وبركاتها ومعانيها على الحاضرين في هذا المجلس وأصولهم وفروعهم. اللهم تقبل منا العمرة والزيارة وارزقنا العودة إليها كرامات. اللهم اجعل سائر أقوالنا وأفعالنا موفقة بأقوال وأفعال ونيات حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما فرض عليك القرآن وربك إلى معاد الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وبسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله واتقى الله. Terjemahan dia, apa yang telah Syekh katakan akhir tadi, apa yang telah Syekh berikan tadi, hadis itu merupakan satu khabar berita gembira kepada kita semua, iaitu kita bersambung silsilah daripada Syekh kepada guru Syekh sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu adalah khabar berita gembira untuk kita
dengan tersambungnya perhubungan rohani kita dengan Syekh Zakaria, dengan guru-guru dan sahabat Nabi kita SAW, mudah-mudahan kita ada bersama dengan Nabi. Mudah-mudahan di akhirat esok kita dapat minum air telaga Kautsar dengan disuapkan oleh Nabi kita SAW, dengan ditemani oleh Sayyidah Khadijah, dengan Ummahatul Mukminin, ibu Nabi kita radhiyallahu taala anha ajma'in. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan kita semua pada hari ini, malam ini. Dan Syekh akhiri tadi dengan doa, mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa dan lain-lain. Syekh ucapkan terima kasih banyak kepada semua.